masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika Tuhan itu boleh melayakkan setiap kami. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你让我们配得， Tuhan melayakkan setiap kami boleh menyebut Tuhan sebagai Bapa kami. 你让我们配得称呼主你为我们的阿爸父。 Tuhan tetap sudi menebus kami, bahkan bersuara bagi setiap kami. 主你救赎了我们，也让我们说话。 Sehingga di tengah-tengah zaman yang penuh ketidakpastian ini, kami boleh melihat Tuhan itu selalu pasti membimbing kami. 因此，在这样动荡不定的这个世界里面，我们知道主你是那么的忠心对我们。 Karena itu Bapak, di dalam kebaktian doa pada hari ini kami ingin sekali lagi mendengar suara Tuhan. 在今天晚上的祷告会里面，主啊，我们渴慕听到主你的话， Suara Tuhan yang menguatkan kami dan menuntun setiap kami. 能坚固我们，也引领我们你的话。 Sehingga di dalam keraguan dan ketakutan kami boleh tetap melihat tangan Tuhan yang terulur ini. 在我们犹豫不决、动荡的时候，我们可以看到主你的手引领着我们。 Bersuaralah bagi setiap kami melalui kedua hamba-Mu. 求你向我们每一个人说话，借助你两位的仆人， Sehingga Engkau boleh mengurapi baik yang berbicara maupun yang menerjemah. 传讲的以及翻译的主，求你高摩， Dan juga terutama Tuhan boleh mengurapi setiap kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. 也高摩我们每一位的弟兄姐妹，让我们可以明白主你的话， Dan berikan hati kami yang boleh tergetar untuk menghidupi firman Tuhan ini. 也是给我们一颗心，让我们可以行主你所说的话。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. 主啊，这是我们的祷告，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹们，晚安。 Hari ini kita masuk di dalam satu tema, yaitu Ministry of Suffering atau pelayanan penderitaan. 今天我们所要思想的题目是受苦的服侍。 Kita akan melihat di dalam bagian ini, yaitu diambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. 是起初于约翰福音第19章第28节、第29节。 Saya akan bacakan bagi kita sekalian, sekali dalam bahasa Indonesia, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 用两种语言来读。 Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 约翰福音第19章第28节，这是以后耶稣知道各样的事已经成了，唯要是经上的话应验，就说我渴了。29节，有一个器皿盛满了醋，放在哪里，他们就拿着海蓉沾满了醋，就绑在牛膝草上，送到他口。 Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam Injil Yohanes, secara sederhana Injil Yohanes itu dibagi menjadi dua bagian. 如果我们简单的来看约翰福音的话，有分成两个部分。 Di mana bagian pertama itu Yohanes tuliskan untuk mempersiapkan kita masuk di dalam bukunya yang kedua. 第一部分就是让我们可以预备好进入到第二部分。 Bagian pertama itu di dalam pasal 1 sampai 12, Yohanes itu menunjukkan Yesus itu bisa melakukan banyak mujizat. 第一部分是从第一章第一章到第12节，就说到耶稣能够行大能启示， Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang akan menebus kita. 让我们可以知道耶稣是真正的神，可以救赎我们的神。 Baru di dalam bagian berikutnya, yaitu bukunya yang kedua, pasal 13 sampai 21. 接下来在第13章到第21节，第13章到21章就说到。 Yohanes itu menunjukkan cara Yesus menebus kita, dimuliakan itu justru melalui penderitaannya. 约翰在这里讲述，就是耶稣救赎我们，是用他受苦的方法来救赎我们的。 Dan bagian yang kita baca hari ini adalah penutup atau bagian akhir di dalam kata, yaitu yang dikatakan perkataan salib Yesus. 而我们今天我们所讲的题目，就是最后的那一段时间，就讲到耶稣的十字架。 Sebelum kemudian Yesus mengatakan telah selesai, lalu dia itu mati di kayu salib. 当耶稣说了成了以后，他就死在十字架上。
Jadi bagian ini adalah bagian akhir di dalam bukunya yang kedua, di mana dia dimuliakan melalui penderitaannya. 因此在这里就说到，它是属于第二部分的最后一段时间，就是因着主耶稣的死得着荣耀。 Tapi bagian ini sekaligus mengingatkan kita di awal bukunya, Yohanes itu mengingatkan Yesus sanggup melakukan mujizat. 而这样的事情就让我们记得，在上一本的时候，上一个部分的时候就说到，耶稣能够行大能奇事。 Karena itu ketika kita membaca bagian ini diingatkan ada anggur asam dituliskan di sana. 因此我们在读这一段经文的时候，我们就知道在那里有酸的这个葡萄就是醋。 Kita itu mengingat di dalam bagian awal bukunya, Yohanes itu membukakan Yesus itu melakukan mujizat pertama, yaitu mengubahkan air menjadi anggur. 在开始的时候，我们就看到约翰就在那里讲述耶稣怎么样的把水变成酒。 Dan di situ Yesus itu bukan cuma sekedar mengubahkan air itu menjadi anggur, 耶稣在那时候不单单是把水变成酒， tapi dituliskan itu air itu dari air basuhan atau air kobokan. 也是说的那个水是从洗脚用的那个水。 Air yang mentah, air yang mungkin itu kotor untuk cuma membasuh menjadi anggur. 是一个圣水，是一个可能是肮脏的水，但是把这样的水变成了一个酒。 Dan bukan cuma sekedar anggur, tapi dikatakan anggur yang terbaik. 不单单这个酒，不单单是成了酒，并且是成了上好的酒。 Sampai pemimpin pesta itu mengatakan ini biasanya tidak terjadi, tapi kamu sampai akhir punya anggur yang terbaik. 甚至让那个官员宴席的人就说到，这样的事不曾发生，因为一般这样的酒是在前面送给别人的，但是你却放在后面。 Dan bagian ini ditutup oleh Yohanes dengan dikatakan semua itu dilakukan untuk menyatakan kemuliaan Yesus. 在这里，约翰就说到，这一切的事的成就，为了要荣耀主耶稣。 Dan agar murid-murid itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus. 因此，门徒们就因此而相信耶稣。 Tapi bagian ini justru dituliskan sesuatu yang ironi. 但是在这一段的经文里面，却很讽刺的这样写道。 Yesus yang sanggup mengubah air yang basuhan itu menjadi anggur terbaik. 耶稣能够把这个肮脏的水变成上好的酒， Sekarang bagi dirinya diberikan anggur asam. 但是对他的时候，却给他一个酸的这个酒。 Anggur asam itu adalah anggur murah yang dipakai untuk pasukan itu biasanya berpesta pora, apalagi kalau menang. 这个很酸的这个酒呢，就是因着他们打胜仗以后，那些兵丁拿来送酒所用的。 Dia memberikan kepada orang lain anggur yang terbaik, dia sendiri diberikan anggur asam. 主耶稣给别人一个上好的酒，但是他所尝到的却是酸的坏的这个酒。 Dan bukan cuma itu, bagian ini juga mengingatkan ada satu kata yang dituliskan menjadi perkataan salib. 在这一段这个讲述的，也说到一句话，就讲到十字架。 Yaitu Yesus mengatakan, aku haus. 他说到我渴了。 Jadi bagian ini bukan cuma menggemakan yaitu anggur, tapi juga menggemakan air yang diubah menjadi anggur itu. 在这里不单单是说的酒，并且呢说到把水变成酒的那个水。 Di mana banyak sekali dituliskan melalui dari pasal 2 sampai nanti pasal-pasal berikutnya. 从第二章到接下来的，又写了许多的这个关于这一方面的事。 Yesus mengubahkan air menjadi anggur, 耶稣把水变成酒， lalu mengatakan air hidup kepada perempuan Samaria, 也向那撒玛利亚的人说到这个生命的水， lalu mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan lapar dan haus. 也告诉他凡是相信他的，再也不会渴。 Seolah-olah Yesus itu mengatakan dirinya itu air hidup. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan haus. 主耶稣说他就是生命的水，并且相信他的，就是不会再渴了。 Tapi sekarang orang yang menawarkan itu mengatakan, aku haus. 但是提供这样的人，今天他却说我渴 Orang 了。 yang menawarkan air hidup sendirinya kehausan. 他提供生命水的人，他今天却说了他渴了。 Orang yang memberikan anggur terbaik, dirinya sendiri diberikan anggur murahan. 那吃给别人上好的酒的，但如今他却尝到那些不好的酒。
Lalu apa respon kita membaca bagian ini? 但是弟兄姐妹，我们读了这一段经文以后，我们有什么回应呢？ Apakah kemudian kita mulai berkata seperti orang-orang yang menyaksikan Yesus saat itu? 是否我们就说到，就像当时就是见证耶稣的那些人一样？ Orang lain dia selamatkan dirinya sendiri, dia tidak mampu selamatkan. 因为当主耶稣被钉十字架的时候，他们说他可以救别人，但是他自己却不能救自己。 Tapi bagian ini dirangkai oleh Yohanes dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu. 在这里，约翰就说那个以后，因为耶稣他知道。 Yesus tahu bahwa segala sesuatu itu telah selesai. Semua penebusannya itu sekarang mencapai puncak. 他知道所有的一切已经成就了，并且已经到了顶峰。 Dan disitulah Yesus kemudian dikatakan berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 因此呢，他就在那里说说像就圣经里面所说的，我渴了。 Jadi bagian ini bukan sekedar memaparkan seolah-olah yang punya air hidup kehausan. 在这里不单单是说到，就是那拥有生命水的人正在感到饥渴。 Tapi orang yang mampu memberikan air hidup dan anggur terbaik itu, 但是就是能够提供给别人上好的酒，并且生命的水。 sekarang demi manusia yang terus menolaknya, dia rela turun untuk anggur murahan dan kehausan. 今天呢，因做世人的罪，因做世人的反叛，他甘愿下来，并且成为就是来尝到那个酸的这个酒。 Dia rela menggantikan posisi kita yang seharusnya ketakutan, kegelapan, kehausan. 他心甘情愿的来代替罪人的这个地位。 Tuhan kemudian menebus kita dan di sini Yesus mengatakan Dia sedang menggenapi penebusan itu. 上帝呢，就是耶稣本身，他救赎了我们，并且他正在成就这个救赎的大功。 Karena itu bagian ini menggemahkan banyak hal yang kalau kita baca itu kita akan teringat beberapa peristiwa di Perjanjian Lama. 因此，如果说我们读这一段经文的时候，我们可以记得有许多在旧约里面所说的。 Yang pertama, anggur asam itu dicucukkan untuk Yesus minum itu kepada batang sebatang hisop. 那个酸的这个酒就是醋，就是他用牛气草把它绑起来，送到他的口。 Bagian ini mengingatkan kita itu peristiwa Paskah. 在这里，让我们记得关于这个夜节的事。 Peristiwa Paskah di mana Yesus itu, Tuhan itu saat itu menebus bangsa Israel itu keluar dari Mesir. 当时呢，神要拯救以色列人从埃及出来。 Dan di situ dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. 在这个出埃及记的12章里面说到， Saya akan bacakan dulu sekali dalam bahasa Indonesia lalu dibacakan dalam bahasa Mandarin. 用两种语言来读。 Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Kata Paskah itu dikeluarkan di situ anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati. Kata melewati itu kata Paskah, Passover. Pintu itu akan dilewati dan tidak membiarkan pemusnah itu masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. 出埃及记第12章第21节到第24节，因为耶和华，对不起，21节，于是摩西召了以色列的众长老来，对他们说：你们要按着价格取出羊羔，把这夜节的羊羔宰了，拿了一把牛气草，蘸盆里的血，打在门楣上和
左右的门框上，你们谁也不可以出自己的房门，直到早晨。23节，因为耶和华要巡行击杀埃及人，他看见血在门槛上和左右的门槛上，就必越过那个门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。24节，这里你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定例。 Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita bukan Yesus yang dulu sanggup itu sekarang tidak sanggup. 在这里让我们记得到以前主耶稣有忍耐的，今天且没有忍耐了。 Tapi dia sedang menggenapi sebagai anak domba Paskah itu, sekarang dia menggenapi penebusannya. 但是成为业界的羊羔，他在那里要成全这个所预定的事。 Sehingga ketika dia itu melihat hisop itu, orang-orang itu melihat hisop itu dicucukkan lalu dioleskan anggur, diminumkan ke mulut Yesus. 当他看到人用牛气草把这个醋呢，站在醋那边，然后送到他口里的时候， Bukankah harusnya mereka itu ingat peristiwa Paskah, mereka itu diberikan hidup baru karena penebusan anak domba itu. 岂不是应该他们想到，就是在那个时候，在他们出埃及的时候，他们因做这个用牛气草所做的，让他们可以得做这个自由。 Dan bukankah seharusnya itu mengingatkan mereka bahwa ini itu memang dituliskan untuk menggenapi apa yang dituliskan dalam kitab suci. 岂不应该他们必须要明白，他这一切的成就乃是为了成就旧约的一员。 Dan bukankah seharusnya mereka itu ingat apa yang dituliskan di Mazmur? 岂不是他们必须应该要记得在旧约里面所写的？ Dikatakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 诗篇这里说到前类围着我，恶党围绕我，他们炸了我的手，我的脚。 Dan bukankah mereka juga harusnya mengingat Mazmur yang lain juga? 岂不是他们也应该记得其他在诗篇里面所写的？ Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. 他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。 Yesus mampu untuk meninggalkan dan melupakan penebusannya bagi kita. 其实主耶稣完全可以就是放弃对我们的救赎。 Tapi dia memilih untuk turun, menebus, menggantikan kita. 但是我们的主耶稣却甘愿下来，为了要代替我们的地位。 Dia yang menyatakan dirinya air hidup, sekarang dia rela mengatakan aku haus bagi setiap kita. 他在那里说到他是生命的水，但是今天他却说到我渴了。 Dia yang bisa membuat anggur terbaik, sekarang dia rela untuk diberikan anggur murahan, anggur yang asam bagi kita. 他能够就是做了这个最上好的酒，但是如今他必须要喝那些很酸的，就是像醋一样的酒。 Agar setiap kita itu bisa percaya dan hidup bagi dia. 让我们每个人真是可以相信他，并且围着他来活着。 Bapak Ibu, ini yang dituliskan di dalam bagian Yohanes ini. 弟兄姐妹，这就是约翰福音里面所写的。 Dikatakan Yesus itu pelayanannya rela datang menderita untuk menebus setiap kita. 就说到耶稣愿意受苦来服侍我们。 Dia bukan dikorbankan, tapi dia mengorbankan dirinya, berkorban bagi kita. 他不是被这个被害或者被牺牲掉，乃是心甘情愿的自己来牺牲自己。 Tapi apakah kita itu percaya? 但是弟兄姐妹，是否您相信吗？ Dan apakah setelah kita percaya kita hidup bagi dia? 当我们相信他的时候，让我们可以活为主耶稣而活。 Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang meneladani dia. 这生活就是让我们可以效法我们的主耶稣。 Jalan yang Tuhan pilih ternyata jalan yang seperti ini. 主耶稣所选的这个道路，就像这样的道路。 Kemudian apa hak kita sebagai orang Kristen mengatakan kita tidak boleh susah? 那弟兄姐妹，我们怎么可以说我们不愿意受苦呢？
Karena itu bagian ini mengingatkan setiap kita kalau Tuhan izinkan kita itu sedikit susah di dalam hidup. 因为在这一段的经文里面，就是让我们明白，如果说上帝许可让我们可以经历一切的苦难的话， Tadi kita doa, kita tahu tahun ini berkali-kali dikatakan ini tahun yang sulit. 在我们祷告的时候，我们也祷告了说到今年是非常困难的一年。 Mungkin beberapa dari kita sudah mulai melihat dampaknya, terdampak dan kita mulai menangis. 可能在我们当中开始已经感受到这一段这样的经历，因此开始在那里哭泣。 Tapi jangan tidak menjadi percaya. 但是弟兄姐妹，让我们不要因此而不相信。 Tuhan itu justru menempuh jalan itu untuk membaliknya agar yang celaka itu menjadi yang mulia. 因为我们的主耶稣把这样的事情把它反过来，让那苦难变成荣耀。 Bapak Ibu, mungkin kalau kita bayangkan mirip seperti lambang salib. 弟兄姐妹，如果说我们看一下十字架， Salib itu dulu sangat mengerikan, orang tidak sanggup bayangkan apalagi percakapkan. 十字架在以前的这个时代里面，大家都感到非常的惧怕。 Itu hukuman mati yang paling tidak manusiawi. 这是处死刑最残忍的这个处死刑。 Siapa dulu berani menggambarkan salib, memakainya? 那个以前有谁敢拿这个十字架当作装饰品呢？ Tapi melalui dia yang turun mengatakan, aku haus. 但是借着主耶稣他来到这个世上，他说我渴了。 Dia yang turun dengan rela diberikan anggur murahan. 他心甘情愿的下来，并且愿意来接受这个苦酸的这个酒。 Dan bukankah melalui jalan itu kita sekarang melihat salib dengan cara yang berbeda? 岂不是就是经过主耶稣的这个道路呢？我们看到我们重新的看十字架是不同的。 Sekarang kita melihat lambang salib itu lambang yang kita itu banggakan. 我们现在看十字架是让我们感到非常自豪的。 Bahkan kalau di rumah kita ada salib, kita merasa dikuatkan. 甚至在我们家里，如果说我们挂十字架的时候，当我们看到，我们心就得着刚强。 Bahkan kita melihat lambang salib itu menjadi lambang yang indah, di mana saya itu begitu bangga memakainya. 我们也感觉到，当我用这个十字架来挂在我们身上的时候，我们会感到自豪。 Karena itu lambang itu kita pasang di gereja, kita pakai sebagai aksesoris yang indah. 因为这是非常美的这个装饰， Dan begitu juga dengan masalah kita. 也就是说包括我们所经历的一切苦难。 Saat ini mungkin kita menangis dan tidak tahu kenapa masalah yang menjijikkan ini hadir dalam hidup saya. 这个时候，可能我们没有办法明白为什么像这样让我们心痛的事发生在我们身上呢？ Kenapa kejadian yang menakutkan ini Tuhan izinkan hadir dalam hidup saya? 为什么上帝许可这样让这些可怕的事情发生在我们的身上呢？ Tapi sabar sedikit lagi, Tuhan menebus kita, memampukan kita. 因此，让我们可以就是耐心的等待，因为主耶稣要救赎我们。 Jalani dengan setia, jangan tidak menjadi percaya. 让我们忠心的跟随主耶稣，不要因此而不相信。 Sampai suatu saat kita melihat kembali masalah kita, bahkan kita pun mengatakan saya bangga Tuhan itu didik dengan masalah itu. 因此，当这些事情过去，我们再回头看的时候，我们就感到我们所经历的不是那么的非常的严重。 Saya bangga Tuhan izinkan saya berbagian dalam penderitaannya. 在我的这个苦难当中，耶稣允许我有份，我感到非常的自豪。 Saya bangga Tuhan pakai hidup saya yang sederhana ini menjadi kesaksian untuk orang bisa percaya kepada Tuhan. 主耶稣能够用我的生命让别人能够明白，这我也感到非常的自豪。 Tuhan bukan hanya akan menghapus air mata kita, 我们的神不单单的擦干我们的眼泪， tapi Tuhan akan mengubah air mata tangis ketakutan itu menjadi tangis haru karena gembira. 但是主呢要改变我们的这个泪水，成为一个喜乐的泪水。 Tuhan mampu kalahkan kematian, apalagi yang Dia tidak sanggup kalahkan bagi kita. 因为我们的神能够战胜死亡，有什么事情我们的神不能做的呢？ Karena itu mari kita datang kepadanya, minta Tuhan mampukan dan jalani lagi hidup bagi Dia. 因此，让我们可以来到神的面前，我们求神帮助，让我们可以行
他要我们做的。 Ingat Tuhan itu air hidup yang akan melegakan kita yang haus dan lapar. 让我们记得我们的神是生命的活水，让我们可以因此得着满足。 Ingat dia sudah menggantikan posisi kita dan dia mengatakan, aku haus. 他已经代替了我们这个的罪的这个地位，因此呢，他在那里说到我渴了。 Agar setiap kita yang datang kepadanya tidak lagi perlu mengatakan, aku haus. 让我们每一位来到神的面前的人，不再说我渴了。 Karena ada anggur kelimpahan terbaik Tuhan yang sudah diberikan bagi setiap kita. 因为在那里有那么上好的酒为我们预备。 Hidupi itu dengan berani, muliakan Tuhan dengan semua aspek hidup kita. 让我们通过我们的生活的每一个部分来就是相信他，并且荣耀我们的神。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan hidup setiap kami. 主啊，我们再一次的来到你面前，我们要思想我们所经历的一切。 Ketika kami itu melihat apa yang terjadi di sekitar kami, bukankah kami itu begitu ketakutan? 当我们观望四周围所发生的事情，有时候我们感到非常的惧怕。 Kurang lebih 3 tahun kami dihantam pandemi yang menakutkan. 差不多3年的时间，主你让这个疫情在我们当中肆虐。 Itu belum cukup, kami sekarang dilanjutkan lagi dihantam dengan krisis ekonomi, berita yang menakutkan. 好，接下来我们正在面对就是这个经济的萧条。 Bahkan kami melihat banyak sekali kejadian yang membuat kami itu takut. Banyak perang dan banyak sekali penderitaan. 甚至我们也看到一些可怕的事情发生在其他就一些的地方正在打仗。 Tapi seolah-olah semua ketakutan kami itu seolah-olah kami katakan karena tidak ada Tuhan yang hadir di dunia ini. 我们如此的感到惧怕，就好像我们没有看到上帝在我们当中。 Kami sekali lagi diingatkan ada Tuhan yang hadir dengan rela merendahkan dirinya mengatakan, aku haus. 主啊，你再一次的让我们可以看到，主你在我们当中，并且你说了我渴了。 Agar setiap kami yang ketakutan ini tidak lagi perlu mengalami kehausan jika kami tinggal di dalam Tuhan. 因此当我们这些愿意住在上帝的怀抱的时候，我们没有感到这个恐惧，也没感到饥渴。 Karena Tuhan kami itu mampu mengubahkan bahkan air menjadi anggur terbaik. 因此我们的主，因为我们的主能够把水变成上好的酒。 Dan ketika darah Tuhan yang agung itu dioleskan bagi setiap kami akan dilewati dari mara bahaya. 当主啊，你宝贵的血涂抹我们的时候，我们可以就是越过那苦难。 Pertanyaannya, apakah kami mau datang pada Tuhan yang seperti itu? 问题是否我们愿意来到像如此的这个神面前？ Kami percaya ketika kami datang, Tuhan akan melewatinya. Setiap kami ini akan dimampukan untuk melewati setiap tantangan. 我们相信主啊，当我们信靠你的时候，我们相信你要让我们越过这一切的苦难。 Sehingga kami bisa melihat Tuhan itu membalikkan kesengsaraan itu menjadi kemuliaan. 因此，我们看到主，你把苦难变成这个荣耀。 Berikan kesabaran bagi setiap kami dan berikan kami itu juga ketabahan, ketekunan untuk berjalan bersama Tuhan. 求你给我们一个就是坚定的心，让我们可以紧紧的跟随你。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。